So, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, selamat datang kepada program live di Pitch Inscape. Okay, sebelum tu, saya nampak dah muka saya dah start live. Cuma saya nak check suara, ada dengar suara saya tak? Clear tak suara saya? Kalau clear, boleh tinggalkan komen di bawah. Nanti saya boleh check, saya boleh tengok di situ. Okay, saya boleh check. Kalau clear suara saya okey lah. Tapi kalau tak clear, tolong maklumkan. Mungkin nampak suara saya bergerak, mulut saya nampak bergerak tapi suara tak keluar. Okey, daripada Kak Eng Omer, katanya clear tuan. Okey, terima kasih. Kenapa? Sebab saya kali pertama live, saya gunakan skrin kat belakang untuk pastikan saya punya penyampaian clear, jelas. Dalam masa yang sama saya boleh tengok, mungkin saya termiss beberapa komen nanti. Gitu. Kalau kepala saya ke belakang tu, saya tengah tengok TV lah kat belakang. Okey, daripada siapa ni? Okay, terima kasih kepada Jais. Okay, mana mouse? Okay, alright, mouse. Okay, terima kasih kepada Kak N. Puan Nur Johari, Tuan Muhammad Nur Johari kata clear. Wow, Zulkarnain Toha. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okay, daripada Lihah, clear. Uday Faridah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil Sapuan, clear. Legenda Aisyah, dia kata dengar. Zalina Nozairi, dia kata clear. Kamal Zura, okay, Kamel, okay, clear, dia kata clear, jelas. Okay, so Siti Fatimah pun cakap clear super pucung. Okay, clear super pucung katanya. Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang live pada hari ini, yang bersama dengan saya pada hari ini. Okay, topik kita hari ini memang sangat interesting, sangat menarik, di mana topik dia pun dah uji keimanan dah. Jangan spam group, itu maksud dia. Okay, jangan spam group WhatsApp. So terasa siapa yang suka spam jadi jangan tengok apa sebenarnya yang datang pada hari ni. Cuma pada hari ni tuan-tuan, saya akan share sebelum kita pergi go through kepada kita punya kenapa tak boleh spam ni. Tapi alangkah baiknya kalau saya kongsikan di sini, okay, bersama-sama dengan tuan-tuan beberapa kita kata apa saya tengok di sini, saya cuba nak tekan button. Okay, saya nampak ada share screen. Ini kali kedua saya pakai layar ni. Saya cuba tengok di sini aplikasi Windows. Okey, ini slide yang saya akan guna pada hari ini. Saya nak cuba untuk besarkan. Okey, saya nak tengok. Harap-harap dia tak hang. Bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta tak hang saya dah tekan untuk saya cuba dulu, kita cuba dulu. Kepala saya hang. Oh, sudah. Gitu. Nampak besar memang nampak besar skrin dia. Ini skrin paparan. Okey, saya tengok masa. Okey, saya tengok masa di sini, dia tak bergerak. Saya risau juga dia hang. Sebelum ni bila saya buka besar, dia hang. Tapi hari ni tak apa, saya cuba guna apa saja yang ada. Kalau hang, tuan-tuan boleh tinggalkan komen. Okay, boleh tinggalkan komen. Saya cuba sebaik mungkin. Okay, di sini saya nampak besar saya punya skrin je. Okey, saya nak kongsi berkaitan dengan hari ini, macam mana tuan-tuan boleh kembangkan lagi perniagaan tuan-tuan menggunakan WhatsApp untuk bisnes. So, sementara tu boleh saya tengok dekat saya punya telefon. Sebab saya punya dua ini pun, satu nampak besar di sini dan satu lagi saya nampak screen display. Okey, tak apa, saya guna. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat. Saya dah tak boleh nak baca dah. Apa kita panggil tu? Kita punya komen hari ni. Macam mana saya nak tukar ya? Saya tengok dulu skrin dia. Apa yang saya patut tekan kalau nak tukar skrin? Okey, saya kecilkanlah. Saya tengok apa isu dia. Okey, right, saya boleh kecilkan di sini rupanya. Okey, saya boleh kecilkan dan saya boleh tekan button di scan ni. Apa yang saya tengok? Okey, sekurang-kurangnya saya tengok kepala saya bergerak. Okey, alright, good. Saya cuba nak check sebab saya tahu saya punya laptop ni kadang-kadang dia menguji keimanan sikit. Tapi alhamdulillah dia banyak bantu sebenarnya, laptop dah banyak bantu dah. Okey, saya tengok slide saya pergi pada slide lain, kita pergi pada slide. Okey, so saya akan cakap pasal kebaikan dalam WhatsApp dulu. Kita akan pergi kepada WhatsApp. Okey, saya teruskan kepada puan kita insya-Allah. Okey, tapi sementara saya selesai mungkin saya dah dapat tengok komen. Okey, tak apa, tinggalkan komen. Nanti saya akan baca dekat saya punya skrin, saya boleh nampak. Saya boleh nampak slide je. Kat belakang saya ni pula skrin besar terus. Nampak slide dan dia tak tunjuk pun.
Macam mana saya nak view? Okay, tak apalah, saya teruskan lagi ya. Okay. So di sini kita akan teruskan dengan live bersama dengan saya. Okay, nama saya Ruzaini. Okay, dipanggil sebagai Brother Rozak. Dan hari ini saya sangat bergembiralah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkongsi beberapa tips dan juga beberapa kaedah yang ada dalam WhatsApp sekarang. Saya percaya tuan-tuan semua tahu WhatsApp mula ditubuhkan pada tahun 2009. Okay, ditubuhkan oleh salah seorang daripada nama John Com daripada Ukraine dan juga salah seorang sahabat partner dia daripada tahun 2009. Sehinggalah pada tahun 2014 Facebook beli dia punya syarikat. So daripada situ kita faham bahawa peningkatan hari demi hari ramai yang gunakan WhatsApp sebagai dia punya medium. Dan bila saya nampak trend itu pada tahun 2016 trend di Malaysia penerimaan WhatsApp semakin meningkat. 2017 ramai yang mula-mula dah bercerita pasal perniagaan dalam WhatsApp. 2018 dah banyak dah keluarlah testimoni orang berjaya. 2018 juga kita dah keluar je WhatsApp Business, 2018 kelahiran dia. Dan di sini kita tengok peningkatan demi peningkatan penggunaan WhatsApp dalam komunikasi pemasaran. Okey, dalam pemasaran. Pemasaran ni dia ada banyak platform tuan-tuan. Saya ingatkan lagi tuan-tuan, jangan salah faham. Bila saya cerita pasal WhatsApp, nanti ada cakap, kenapa cerita pasal WhatsApp? Facebook tak berguna ke? Saya minta maaf dulu, saya tekankan di sini sebenarnya semua platform itu boleh melengkapkan kita punya perniagaan. Dia panggil circle lah, kita panggil multi platform. Tuan-tuan kalau buat pemasaran, jangan hanya fokus pada satu platform je. In case lah, kalau tak bagi platform ni, you boleh cuba lagi. Sebab this one, kita panggil semua platform yang boleh dapatkan jualan. Dan di sini yang buat saya lagi semangat untuk berkongsi tuan-tuan dengan WhatsApp, negara WhatsApp ni, apa yang paling saya semangat tuan-tuan, bila banyak testimoni yang saya dapat daripada peserta-peserta, even daripada Inscan ni pun peserta Inscan, mereka cakap peningkatan. Okay, peningkatan daripada segi jualan mereka. Ada juga lah yang cerita dengan saya, ucapkan terima kasih dan sebagainya. So, di sini bukan saya kata, bukan WhatsApp tu semata-mata, saya kata strategi. Yang penting tuan-tuan, kita pakai WhatsApp dalam perniagaan kita, dalam masa sama kita kembangkan. So, di sini, saya perkenalkan diri saya, nama saya Ruzaini. Okay, 2 kali saya sebut nama Ruzaini, boleh panggil saya Brother Rozak. Dan saya salah seorang daripada trainer Inscan dan juga certified FB lead trainer. Kalau tuan-tuan biasa dengan exam Facebook, tuan-tuan akan nampaklah beberapa exam kita boleh ambil sehingga kita layak untuk duduki peperiksaan dan juga kita panggil apa, temuduga untuk menjadi Facebook trainer. So saya doakanlah semoga yang depan-depan saya percaya tuan-tuan mesti rasa macam nak jadi seorang yang lebih banyak knowledge. Jadi saya recommend di hujung kelas nanti saya akan tunjuk di mana tuan-tuan boleh baca lebih banyak berkaitan dengan produk-produk Facebook. Contoh macam Facebook page, kita ada produk Instagram dan juga WhatsApp. Ada satu link ni tuan-tuan akan baca, di situ tuan-tuan akan dapat banyak strategi dan juga info-info berkaitan dengan Facebook produk. Okay, saya teruskan lagi. Okay, sedikit tentang agenda pada hari ini. Saya akan kongsikan yang pertama, saya akan berkongsi apa itu WhatsApp. Okay. Yang kedua, bermula dengan WhatsApp Business. Okay. Yang ketiga adalah bagaimana kita boleh gunakan dalam periklanan. Okay. You punya apa panggil? Menggunakan kaedah periklanan di dalam Facebook, link dengan WhatsApp. Okay. And then yang keempat adalah bagaimana you boleh rancang strategi dalam kita panggil pemasaran WhatsApp. Termasuklah apa yang kita topik besar pada hari ini iaitu jangan spam. Ini topik yang keempat dia. Okay, then saya pergi. Apa itu WhatsApp? Okay, WhatsApp dia ada dia punya kita panggil sebagai brand dia, kita panggil sebagai slogan dia, iaitu yang pertama simple, secure, reliable messaging. Okay, dalam WhatsApp juga dia ada web and mobile. So kalau tuan-tuan perasan dekat website ataupun dekat browser pun kita boleh buka WhatsApp. Okay, and then macam mana saya tengok komen-komen lah, saya tak nampak pula komen kat sini. Kalau ruginya saya. Okay, mungkin saya boleh engage dulu, saya tengok mungkin ada kawan-kawan kita yang tinggalkan komen, saya boleh baca. Slide kena tukar presenter. Slide tak full. Okay, slide tak full. Oh, I see. Dia kena tukar pada okay, wording tak nampak. Okay, alright. Bagus. Sekejap saya cuba tu tukar. Okay. Sebab dia bertukar. Sini dia screen besar. Dekat saya punya live ni, nampak ada word kat tepi ni. Okay. Saya tengok balik. Di mana? This one. Kita tukar di mana ya? Display setting. Okay, swipe. Gitu. Okay. Saya rasa nampak dah macam ni ya. Saya rasa kalau macam ni nampak. Sekejap saya tengok dulu saya punya live. Okay, saya punya live macam mana? Saya tengok live saya dulu.
Okey, live saya nampak besar. Terima kasih kepada tuan apa ni? Tuan Zaif Ashraf. Okey, maknanya button satu dekat dalam PowerPoint tu kena tukar view kat situ. Okey, terima kasih. Yes. Okay, itu yang saya mencari tadi lah. Okay, good. Terima kasih kepada Tuan Iswan. Okay, right. So, saya sambung lagi kepada kita. Saya punya slide ni bila saya tukar, dia terus tukar kepada skrin saya nampak besar terus. Tak nampak apa yang orang komen. Tak apa, saya akan proceed dulu kepada this one. Okay, simple, secure dan reliable messaging. Di mana ini dia punya trademark dia. Web and mobile, chat. Okay, ada kelebihan chat dan seterusnya free voice calling. Okay, ini antara fungsi-fungsi yang ada dalam WhatsApp lain. And then kita tambah lagi satu iaitu status. Status mula diperkenalkan selepas kita kat Facebook ada stories. Instagram ada stories. Dan sebab tu dia munculnya WhatsApp, dekat WhatsApp ada tulis perkataan status. Dia macam stories, dia 24 jam. Tuan-tuan akan guna. Kalau tuan-tuan adalah seorang usahawan, kena ada juga sebagai ada engagement. Bila tengok kat sini, orang akan tengok kita punya, kebanyakan daripada kita ni, kadang-kadang kita nak ada sikap menipu. Oh, perasa. So kita ada sikap menyibuk di mana kita nak tahu cerita orang lain. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita sendiri pun suka berkongsi apa yang kita alami, apa yang kita buat. Sebagai usahawan, kita kena gunakan kelebihan ni. Di mana bila ada orang nak tahu berkaitan dengan kita punya perniagaan kita ataupun nak tahu tentang kisah hidup kita sebagai seorang pemilik bisnes. So saya galakkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh share dekat dalam status WhatsApp. So boleh juga share dekat dalam stories Instagram, juga Facebook. Sebab dia engagement sangat tinggi sih. Jangan lupakan, nampak macam remeh tapi tuan-tuan cuba buat dulu. Okay, ini saya pergi kepada kenapa WhatsApp menjadi satu benda, satu fenomena. Di sini pada tahun 2018 daripada WhatsApp punya maklumat. So kita dapat 1.5 bilion manusia, bukan manusia. 1.5 bilion WhatsApp accounts setiap bulan. Okay, yang sangat aktif. Okay, setiap bulan 1.5 bilion WhatsApp accounts active every month. Okay, pada tahun 2018, jadi peningkatan ni semakin meningkat. And then 2 billion minutes, okay, call setiap hari menggunakan WhatsApp. Ini data daripada WhatsApp tahun April 2018 dan juga 450 juta okay, pengguna yang update status user dia. Cuba tengok kat sini. Alah comel kucing ni. Okay, tengok. So, di sini tuan-tuan kalau nampak status disappears dalam 24 jam. So share with your contacts, berkongsi dengan kita punya kontak dan telefon tentang kisah kita. So dan juga kita boleh control privacy status kita. Okay, so welcome to a new WhatsApp status. Alright. And then saya pergi lagi seterusnya, kita pergi kepada our product principle. Okay, kita tengok principle apa yang nampak dalam WhatsApp. Okay, dia punya prinsipal dia ataupun kita panggil sebagai dia punya slogan tadi simple, reliable dan juga secure. Ini adalah matlamat WhatsApp. And then dan juga WhatsApp dikreatkan satu digital apa panggil bilik digital yang boleh menghubungkan di antara kita dan juga kita boleh kontrol. Percaya dekat saya kalau zaman sekarang ni kalau kita pakai WhatsApp tuan-tuan, kadang-kadang dalam rumah yang sama pun kita kontak pakai WhatsApp. Sebab kat telefon kan, kadang-kadang kita roger. Malah kadang-kadang pasangan suami isteri pun mereka menggunakan WhatsApp untuk komunikasi. Jadi, so kalau nampak perkara macam ni, so why not? Kita ikut, bukan kita flow, tapi kita boleh gunakan kelebihan teknologi ni untuk wujudkan suasana yang lebih harmoni. So of course, interaksi antara manusia itu lebih penting. Cuma saya cakap hari ni in term of teknologi. Dengan salah faham saya. Okay, dan kita pergi kepada next. Angin saya. Okay, 90% WhatsApp yang dia hantar, 90% WhatsApp yang dia hantar ada antara antara seseorang kepada seseorang. Okay, and then majority group, dia ada lebih daripada 10 orang saja. Okay, dia tak lebih daripada 10 orang. So pada tahun 2019, data menunjukkan kalau kita buat group, dalam group itu majority group, tak lebih pun daripada 10 orang dalam group. Sebab tu bila saya guna perkataan kalau nak spam group, so kadang-kadang apa yang kita spam? Grup yang ramai. Tapi kalau grup yang ramai ni grup yang macam mana? Kalau kita faham konsep tu grup yang macam mana? Malah sebenarnya grup kita yang kalau kita berniaga sekalipun, kita akan nampak tau grup yang betul-betul berminat, grup-grup yang kumpulan orang ni, sometimes yang betul-betul minat beli pun tak banyak pun. So tapi daripada segi data, kita bercakap daripada segi data. Saya akan bagi solusi macam mana tuan-tuan boleh tingkatkan lagi jualan dalam WhatsApp. Cuma saya sentuh dulu kita punya slide. So 90% dia kata antara manusia kepada manusia. Gitu. Dan juga grup tak lebih daripada 10 orang. Dan
di sini, kenapa WhatsApp tu sangat powerful untuk bisnes? Okay, kenapa WhatsApp dikira satu benda yang sangat bagus untuk bisnes? Yang pertama, sebab saya nak baca komen sebenarnya, tapi saya tak dapat peluang tak baca komen. Okay, saya buat macam ni lah, saya buka this one. Okay. Alright, saya buka di sini. Okay, minta maaf kalau kepala saya tergeleng-geleng sikit, saya tengah tengok skrin ni. Sebab saya nak baca komen juga, kalau ada komen-komen yang interesting, saya tak nak miss. Okay, so kita balik kita punya slide. So messaging has become a dispute. Setiap kita faham bahawa chat, kita panggil chat aplikasi. So message, pengantaran message merupakan satu benda yang kita panggil sebagai moden komunikasi moden. Di mana kita gunakan setiap hari untuk berkomunikasi. Okay, dan juga okay, alright. Oh, geramnya saya. Dan menurut kata daripada pemilik Facebook, okay, menurut kata daripada pemilik Facebook iaitu Mark Zuckerberg, okay, Mark Zuckerberg dia kata today people increasing what the intimacy of the connecting privately. Kita berkomunikasi dalam secara privacy. Okay, kita selesa. Dan kita dan Facebook nampak, okay, so nampak pattern daripada segi messenger, semua group dan story menjadi satu benda yang sangat berkembang besar. Okay, dalam dunia online, cara komunikasi online. Dan sebab tu mereka letakkan cara kita komunikasi secara peribadi dan juga dia merupakan satu aset penting pada masa yang sangat penting pada masa sekarang untuk kita. Sebab tu kalau perasan tuan-tuan, kalau kita tengok keadaan sekarang, pernah tak kita bagi sekarang ni kan, sekarang kita bagi dekat malah pasangan kita pun kita tak benarkan dia sentuh kita punya telefon. Bukan sebab tak sayang, jangan salah faham, tapi sebab kita rasa hak privasi. Jadi tak boleh langgar hak privasi saya. So you know I have my privacy, so I own privacy. Jadi you tak boleh langgar. Itu je katalah. Okay, tapi sebenarnya realitinya kita tak selesa bila ada perkara yang kita tak nak orang lain tahu. So kita nak communicate secara tertutup dengan kawan-kawan kita. So sebab tu komunikasi ni bagi pihak Facebook dia nampak benda ni sangat berkemasan dan juga kita sangat sensitif. Kalau disebut hak privasi ni tiba-tiba ada cuba. Sangat sensitif kan? Sebab tu adalah pertubuhan-pertubuhan yang anti kepada benda-benda yang senang yang langgar hak privasi itulah. Okay, then kita pergi kepada this one video dia tunjukkan bagaimana sebenarnya ada satu perniagaan, okay, perniagaan pemeliharaan binatang, so menggunakan WhatsApp sebagai dia punya platform perniagaan. So kita tengok video sama-sama. Since my childhood, I was really passionate about animals and pets, so I really wanted to continue that mission. My name is Srivatsava Gorky. I'm the founder of Unicorn, an online pet supply and services company based out of Hyderabad, India. Unicorn is a one-stop shop for all your pet care needs. Everything from ordering pet supplies to booking an appointment for a vet or a groomer come to your house. In the early days, it was just me and my wife doing business with customers and suppliers on WhatsApp. Recently, we switched over to WhatsApp Business, which saves us time and helps us respond to customers faster. The away message feature helps us respond to customers when we are away. And quick replies to common questions instantly. When I place an order or scheduling for my dogs, Unicorn immediately answers. Today we are selling over 10,000 pet pairs, and it's just the beginning of reaching a huge untapped market in India. Okay, so itu adalah satu video berkaitan testimoni menggunakan WhatsApp business dalam dia punya perniagaan. Okay, by right, saya nak tengok dulu macam mana saya nak tengok slide saya ini. Okay. Since my childhood, okay. So small businesses are already messaging with customer. So saya tengok dulu live. Mana dia punya ni? Okay, saya tengok dulu. Apa yang ada, slide tak full. Terima kasih. Alright. Pada pukul 9.16. Saya tengok saya punya skrin ni, nasib baik. Saya nampak dekat skrin saya. Okay, saya nampak very clear. Cuma saya risau dia dekat skrin tuan-tuan lain, takut dia freeze. Saya tak pasti, sebab tak dapat tengok, tak dapat nak verify. Jadi walaupun dapat dua skrin. Okay, saya punya
ni lagi baru lagi. Okay, saya sambung lagi kepada small businesses already messaging with customers. Jadi kita pergi next. Oops, bismillahirrahmanirrahim. Okay, 80% okay, small businesses yang dijalankan di India dan Brazil mengatakan WhatsApp membantu mereka untuk berkomunikasi dengan customer dan juga untuk tingkatkan lagi dia orang punya perniagaan. So dijalankan pada tahun 2017 okay, kepada 2002 small and medium size business employees. Jadi dia membantu 80% perniagaan di Brazil dan India. Okay, and then saya pergi kepada this one, 61% okay, pengguna, okay, manusia people, okay, orang memilih messaging business over picking a phone. Okay, so daripada sini kita boleh nampak bahawa 61 memilih message berbandingkan dengan telefon. Okay, and then kita pergi 90% memilih kita 59% okay, memilih untuk message berbanding kita menghantar email. Okay, di sini dibuat kepada 8,157 orang. Okay, pada tahun 2018. 59% yang memilih untuk jalankan kita panggil apa people memilih untuk hantar message berbanding dengan surat. Okay, saya pergi kepada setting ini. Okay. Jadi saya tengok siapa ni? Cik Farhan Ahmad. Waalaikumsalam. Okay, so dia kata daripada kata ilmu bermanfaat. Saya dah share tuan. Okay, terima kasih. So saya tengok lagi apa yang saya nampak di sini. Okay, and then tadi saya buka di sini, saya tengok, okay, saya nampak dah clear, very clear. So dan saya nak tunjuk, ada satu lagi tuan-tuan, mungkin saya akan terlupa, saya ada satu perkara, okay, Aniza kata, hi coach, hi. So, saya nak tunjuk, nanti kalau dah habis kelas nanti, kalau boleh kita tinggalkan Iswa, komen, hi. Waalaikumsalam, hi coach, hi. So, Hafiz Hashim, Assalamualaikum coach, Waalaikumsalam. Okay, so saya sambung lagi kepada kita punya slide. Ni macam ni saya selega lah bila saya nampak ada orang komen, ada yang tengah komen ada yang bagi feedback. Alhamdulillah, saya rasa selamat sikit lah Saya takut dia hang. Okay lah, saya bersambung. Alhamdulillah, kalau macam ni saya selega lah. Alhamdulillah. Okay, so 59%. And then kita start dengan WhatsApp Business. Apa kelebihan yang ada dalam WhatsApp Business yang sering disebut-sebutkan sekarang? Yang pertama, okay, WhatsApp, okay, dia tujuan WhatsApp ni kita nak buat supaya kita ni dikenali. Okay, dijumpai dan kita boleh berkomunikasi dan melakukan transaksi dengan mana-mana bisnes. So WhatsApp nak buat kita supaya bisnes kita nampak, okay, kita boleh berkomunikasi, dijumpai. Dan juga present, discover dan juga komunikasi lah dan juga lakukan transaksi. Di sini dihasilkan people are already conversing and transaksi with business on WhatsApp. Walaupun tak pakai WhatsApp business tapi you still masih lakukan closing kat dalam WhatsApp, you hantar kita panggil apa sebagai buat pembayaran, you hantar provernya dekat WhatsApp, lepas tu you bagi alamat. So, you lakukan semua transaksi tu melalui dalam proses dekat WhatsApp. Itu satulah. Yang kedua, kalau you tengok balik dekat India, dia dah perkenalkan sistem pembayaran dalam WhatsApp. So, kita panggil WhatsApp Pay. Cuma di Malaysia dan lain-lain negara mereka tak perkenalkan lagi, mereka masih dalam keadaan mencuba lah. And then kita tengok sini. Okay, di sini dia akan nampak WhatsApp. Jadi you tengok ada komunikasi. Ada contoh lah. So, me to design dia hantar. And then dia nak gambar ni. Okay, hi, ini price list. Kalau ada yang jasa kurang jelas, silalah bertanyakan. Contoh dia. Okay, so ini adalah komunikasi dia. Customer mula bertanya. Okay, and then business kita dia, orang penjualnya respon. Dan business send payment info. Okay, jadi lakukan, kita minta lakukan pembayaran. Dan seterusnya, business dia akan lakukan sistem follow up lah dan juga memberikan info berkaitan dengan mungkin shipping, okay, mungkin maklumat pengantaran dan juga proses, contoh macam you buat COD, mungkin dia bagi tahu ke ada yang you dalam proses nak jumpa dengan dia ke COD tu cash on delivery lah, mungkin jumpa dengan dia, you dah set dah. Okay, so kat sini kita panggil sebagai pre-purchase, maknanya you communicate dekat dimulakan perbualan, purchase lakukan pembayaran, and then post-purchase maksudnya sistem follow up lah, lepas sudah hantar, and then lepas daripada post-purchase ni, tambahan lagi, you boleh buat mungkin cross-sell lepas ni. Okay, kita tambah lagi lah, dia ada dia punya long way lagi lah cerita dia. Ni cuma dia punya proses asas. Okay, and then di sini 5 juta, okay, tahun 2019, Januari 2019, okay, 5 juta orang
aktif menggunakan WhatsApp Business untuk kita gunakan ini sebagai solusi perniagaan. Okay, 5 juta pengguna dah. Okay, and then di sini saya recommend tuan-tuan untuk gunakan WhatsApp Business dan you boleh create WhatsApp Business Profile. You boleh nampak di sini dalam you punya WhatsApp tuan-tuan, bukan hanya sekadar untuk WhatsApp, mereka boleh chat juga business tuan-tuan dekat dalam, bukan sekadar chat bukan sekadar chat, dalam WhatsApp juga business orang boleh chat you punya business profile. So buka pukul berapa, you punya email, you punya media sosial, okay, and then you punya lokasi boleh tunjukkan dalam business profile. Okay, so ini adalah video berkaitan untuk WhatsApp Business App. Okay, saya mainkan video ni. Okay, so untuk video ni, 3 cara langkah mudah, iaitu yang pertama, install. Okay, install dan juga lakukan configuration. Okay, itu langkah yang pertama. Okay, langkah yang kedua, lengkapkan you punya profile, profile business, pergi kepada setting, option setting. Okay, pilih business setting dan juga pilih profile. Okay, isikan semua maklumat yang diperlukan. Okay, alright. Dan langkah yang ketiga adalah explore app feeders. Okay, you kena tengok apa kelebihan-kelebihan yang ada, fungsi-fungsi yang ada kat dalam WhatsApp. Contoh kat sini ada messaging tools, iaitu kita ada quick replies, greetings dan juga kita ada away message. Right. Saya pergi lagi kepada next. Okay. So, saya recommend tuan-tuan pergi dekat Play Store dan juga App Store untuk download WhatsApp Business account. Memang saya guna pendekatan mudah. Apa saja yang ada dalam WhatsApp Business belum tentu ada dalam WhatsApp Messenger. Okay, kan sekarang ada dua jenis WhatsApp, iaitu yang pertama WhatsApp biasa. Okay, WhatsApp biasa ni kita panggil WhatsApp Messenger. Okay, WhatsApp yang dulu-dulu kita panggil WhatsApp biasa, ada yang panggil WhatsApp je. Okay, so dia menunjukkan pada WhatsApp Messenger. Dan WhatsApp yang keduanya adalah WhatsApp Business. Pada tahun 2018, selepas WhatsApp Business diperkenalkan, dia tukar nama, dia brandkan balik. Okay, so di sini kalau kita cerita so saya recommend tuan-tuan boleh gunakan WhatsApp Business. Sebab apa yang dalam WhatsApp Messenger ada, okay, dalam WhatsApp Messenger ada, semua itu ada dalam WhatsApp Business. Apa yang ada dalam WhatsApp Business belum tentu ada dalam WhatsApp Messenger. So, mudah cerita dia, WhatsApp Business lebih advance lah. Okay, ini kita pergi kepada this one. Bila you dah install, you dah download, apa yang pertama yang kena buat adalah you kena masukkan business name. Okay, business name ni penting. Bukan masukkan nama sendiri, masukkan business name yang kita ada. And then kita pergi, ni contoh dia. And then seterusnya you pergi kepada fulfillkan you punya business profile. Okay, buat cantik-cantik, dan masukkan maklumat yang lengkap, description, okay, maklumat yang terangkat apa perniagaan kita dan sebagainya. Okay, lepas tu add detail, okay, kita punya ni jenis perniagaan kita apa dan sebagainya. And then, di sini tuan-tuan, saya tadi lepas dah complete kita punya dah setting, everything, lepas ni saya akan tunjukkan fungsi-fungsi yang ada dalam WhatsApp Business. So, lepas tu kita akan sentuh grup WhatsApp tadi tu yang spam tu. Okay, customer engagement is critical. Okay, bila saya sebut pasal spam, okay, apa yang kita faham pasal spam? Okay, spam ni kita faham, dia adalah satu maklumat yang tak diperlukan. Kita hantar satu message kepada individu ataupun grup, benda yang tak diperlukan. Kalau kita spam group, maknanya kita masukkan maklumat yang group itu tak perlukan pun. Kita sengaja masukkan. So sebab tu kita panggil sebagai spam group. Dan bila kita kata benda ini tak digalakkan, satu benda yang paling penting iaitu engagement. Bila kita spam group, kebanyakan daripada kita akan ignore. Buat tak tahu je. Sebab of course benda tak perlu, tak ada kaitan pun kita. Jadi kadang-kadang orang tak bagi feedback. Dan sebab tu, you nak dapatkan engagement yang penting adalah jangan spam group, bagi maklumat yang memang group itu perlukan. Okay, right, saya sebut kat sini, customer engagement is critical. Berdasarkan kajian, okay, 89% okay, yang responden, okay, dia mengharapkan 24 jam, dalam tempoh 24 jam, bisnes ataupun kita panggil orang yang buat bisnes kat WhatsApp ni, jawab, bagi respon. Dalam 89%. Okay, so daripada jumlah yang mereka buat survey ni, okay, tahun 2017 89%. And then 80%, okay, dia jadi mereka responden, okay, dia kata experience pengalaman tu adalah berdasarkan apa yang kita respon. 80% responden, dia akan bertindak balas dengan apa saja yang kita respon. Kalau lambat kita jawab, maka mereka hilang minat. Ini dia punya maksud lain kat sini. And then seterusnya, 52% responden, dia menukar brand. Okay, dia tak beli disebabkan kegagalan
penjual tersebut memberikan dia punya feedback tu negatif. Sebab tu 52% kan bukan satu jumlah yang kecil. Separuh daripada orang yang memberikan responden ni mengatakan mereka akan switch. Ini adalah tahun 2017. So semakin lama kita semakin demand. Even kita sendiri pun tak payah tengok kita punya pembeli. Kita pun semakin demand. Sebab tu kita selesa memberi dekat mana? Kat marketplace. Sebab kita nampak and then terus respon tu lah. Terus hantar kata pembayaran selesai dan sebagainya. Tapi of course, kalau cakap pasal marketplace pun, dia akan approve perkara tersebut still manusia di belakang. So dia akan check. Okay, saya betul, saya check ni dapat payment betul. Jadi baru dia approve. Sistem menggunakan manusia. Cuma bila nampak sistem tu terus automatic bagi email and then so dia akan rasa selesa lah. Untuk di WhatsApp pula, kita tak nak cerita pasal WhatsApp pula. WhatsApp pula, memang kena pantas. Sebab tu bila dia perkenalkan WhatsApp Business, ia boleh membantu tuan-tuan untuk selesaikan masalah lain. Dengan cara dia memakai messaging tools. Okay, dalam telefon business setting, dia ada messaging tool. You boleh customize your message menggunakan dalam business setting. Okay, so di sini dia ada messaging tools, ada away message, greeting message dan juga quick replies. Apa maksud greeting message ni? So kita akan hantar, contohlah, kalau ada orang berminat, kita buat iklan, kita hantar di sini sana, orang hantar kita, hantar message, kata saya berminat. So di sini perkataan pertama adalah engagement yang berlaku adalah kita punya WhatsApp business terus respon. Okay, dia akan terus bagi feedback. Okay, jadi kat sini customer tak perlu tunggu dah. Okay, so and then ini adalah greeting message. Kita boleh edit dengan memilih dekat sini contohlah kita boleh tukar dalam bahasa Melayu. Okay, kalau in case kita nak pakai bahasa Melayu, nak tukar dalam bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. So you tekan dengan edit, then di sini okay, you tekan button tu and then you boleh edit dan ini dia punya cara nak buat and then pastikan tekan button save. Kadang-kadang orang dia edit tapi lupa nak tekan button save. Ada juga. So saya buat kelas hari tu, saya ada jugalah beberapa peserta. Dia cakap dengan saya, coach kenapa saya dah edit berkali-kali dah tapi kenapa tak jadi? Rupanya dia tak tekan button save. Itu dia Jishwan. Lepas ni kita sama-sama lepas dia edit pastikan tekan button save. Okey, dan kita pergi kepada seterusnya, quick replies. Quick replies ni kita nak dan juga kita akan reuse ataupun guna semula mesej yang kita hantar tu biasa yang soalan-soalan biasa ditanya. Okay, contohlah macam ni biasa kan kita akan ditanya kan minta nombor akaun. Okay, macam ni nak bagi nombor akaun? So selalu kita buat macam mana? Kita buka balik mesej yang lama, kita cari, kita copy, kita paste. Kan berlaku macam tu kan? Kita copy yang mesej lama tu, copy, kita pergi balik kat dia, kita tekan button save. So, kita tekan button paste. Kita lepas tu baru tekan button sign. So mengambil masa. Tapi dengan quick reply tuan-tuan, you pakai je. Okay, saya nanti dia punya kelas saya tunjuk apa kegunaan dia. Nanti you akan nampak the real things. Okay, right now saya tak boleh sebab dia masih lagi dalam keadaan skrin saya penuh dengan benda ni je. Okay, tak apa, saya habiskan dulu slides. Okay. Quick replies ni contoh lah And then, bila you pilih, contoh kat sini, you nampak, you boleh flash je and then bagi pilihan dan you boleh select. Okay, you tekan je, terus boleh dapat. Maknanya orang tak menunggu, kita nak cari, lepas tu kita baru paste, baru kita nak sign. Dia membantu. Okey, saya faham. Tuan-tuan, ada cakap dengan saya, tak apalah, saya jawab satu-satu. Okey, tuan-tuan, saya faham. Kita kalau 10 orang, kita boleh jawab lagi. Macam tu kan. 15 orang, kita boleh jawab macam tu. Tapi kalau 100 orang, kalau you betul-betul memang nak besarkan pemasaran you, okay, you nak runkan iklan, okay, mungkin you datang kelas Inscan, datang pergi pada FBS, you pergi pada Google Ads, you pergi pada Marketplace, you dapat customer yang sangat ramai ni. So, bila dapat, dia orang pula, you punya link pula, okay, kecuali Marketplace, you pakai website ke, you pakai dekat media sosial ke, so mana-mana dia pergi kat dia punya WhatsApp sebab dia nak engage kat dia orang kan, nasi nombor kan. Hantar. Tapi bila terlalu ramai, kadang-kadang you jadi kelang kabut. So bila berlaku kes ni, benda ni sangat membantu. Saya percaya kalau tuan-tuan dah biasa benda ni, selecting sangat laju, sangat pantas. And then saya pergi lagi. Ini adalah cara pemilihan dia. Okay, and then away message. Okay, alright. So away message ni merujuk kepada, anda katalah kita ambil, walaupun saya tahu 24 jam kita pegang telefon, tapi ada masa kita nak rehat, nak tidur, kadang-kadang kita demam, sakit perut. So kita nak, pelanggan ni, bila tanya kita nak pastikan mereka ini tak terabai. Mereka faham yang kita tak ada ketika itu. Mungkin di luar waktu kerja lah. Contoh, kerja kita 9 pagi sampai 6 petang. Bila dia hantar dia 6 1 minit, mesej ni akan dapat. Ini panggil sebagai away messages lah. Jika kita set sebagai away schedule ni, kita set sebagai di luar waktu kerja, outside of the business hours. Cable setting benda tu. Cuma untuk this one, kita juga boleh setting sebagai schedule. Contohlah itu, saya ada sakit perut. Okay, saya sakit perut. Jadi nak lain orang pun mungkin dalam keadaan emosi Jadi apa yang saya buat, saya beritahu itu, minta maaf, saya tengah demam sekarang.
So tapi bila saya sihat sikit je, saya akan terus jawab mesej anda secepat yang boleh. So tinggalkan pesanan anda dan saya akan pastikan saya akan jawab. Terima kasih. Jadi mereka faham yang kita dalam keadaan pembeli kita rasa selesa sebab kita dah maklum kepada dia yang kita tak boleh jawab sekarang, tapi in case saya faham ada antara kita memang gerojoh juga, tapi kebanyakan daripada kita boleh consider lagi. Okay, orang Malaysia ni jenis sambil hati lagi. Bila kita hantar macam tu, okay, dia faham. So dia kata, okay, saya tanpa baju, nanti kalau awak ni terus bagi sebut aku. So berlaku kes macam tu. Okay, kita pergi kepada next. Dalam WhatsApp business juga, dia ada labels. Labelnya maksudnya, kalau contoh dia you ada 100 membos kan, yang tengah ni, you boleh labelkan customer ini mengikut dia punya segmen. Kalau you belajar pasal segmen pelanggan you boleh segmentkan mereka, you boleh asingkan mengikut dia punya kategori. Contoh dia, ini adalah pelanggan baru. So akan datang, kalau you fikir nak buat dalam labels ni, you boleh klik, satu klik je, you boleh hantar broadcast kepada semua nombor. Ataupun you boleh check satu persatu. So benda ni sangat membantu, very very powerful punya, kita panggil apa, tools yang ada dalam WhatsApp Business. And then, alright, short link. Tadi kita cerita pasal labels, nanti saya akan sentuh juga di hujung, kita akan practical sikit lah, saya akan tunjuk apa yang real dalam telefon. Nanti saya akan tunjuk paparan tu di akhir kelas nanti. And then saya tengok short link. Short link maksud dia link yang pendek. Okay, selalunya kalau kita pakai, kita kan biasa pakai third party contoh macam WhatsApp BMY. So ada yang pakai dia punya website kat link dia letak kat link kat website, lepas tu terus pada WhatsApp dia. So contoh macam developers, mereka boleh buat satu link tu terus short link terus kepada WhatsApp. WhatsApp juga perkenalkan short link dia. Okay, short link dia adalah wa.me. wa.me. So itu adalah short link official daripada WhatsApp. So lepasnya kalau you buat iklan ke ataupun you letak kat mana-mana pun, make sure you pakai official lah. Saya recommend official ni kenapa tuan-tuan? Supaya kalau mereka perketatkan, contohlah Facebook dah hak kalau dia perketatkan law dia, undang-undang dia, kalau pakai selain daripada official link untuk nombor WhatsApp, kalau you pakai daripada luar daripada official, mungkin you mudah kena ban. Bonus sebab mereka berhak untuk ubah dia punya polisi berdasarkan senario semasa lah. And then statistik. Okay, dalam statistik dalam bisnes WhatsApp, dalam WhatsApp Business, dia ada statistik yang menunjukkan matriks. Okay, untuk memahami yang kita punya efektif, kita punya WhatsApp ni, berapa ramai yang kita hantar, berapa ramai yang reply kita balik. Kita boleh tengok daripada segi statistik tersebut. Okay, and then saya pergi best practice for responding to messengers. Ini saya tunjuk lah Okay, untuk this one, benda yang real be realistic lah memang kita kena jawab pantas. Be responsive. Jangan abaikan. Okay, jangan abaikan. Kerana pelanggannya ada yang cerewet, ada yang ni, kita abaikan. So tapi sebenarnya kita kena ada responsif. Kita memang kena pantas jawab. Okay, so be responsive. Dan you kena juga dalam masa sama monitor trends. You kena tengok trends apa sekarang dalam WhatsApp yang ramai guna. Berapa ramai yang saya contoh saya ambil trends ni. WhatsApp, orang tak kerja penuh WhatsApp, WHATSAPPS Kalau berminat WhatsApp saya. Kebanyakan kita suka pakai trend macam mana? WhatsApp ni. Okay, WASAP, WhatsApp lah. So pakai benda ayat-ayat trend. Okay, so benda-benda macam ni you akan nampak benda ni membantulah sebab komunikasi antara you dengan prospek you jauh lebih rasa selesa. Kalau you pakai WhatsApp penuh tu, kadang-kadang nampak macam scammer, kadang-kadang kita pun rasa gayat juga lah itu maksud saya lah daripada segi trends. And then pergi kepada set expectation. Okay, so expectation ni maksudnya merujuk kepada apa? Okay, merujuk kepada apa yang kita gambar, apa yang kita bayangkan. Okay, contoh macam kita bagi ayat ini, apa yang orang akan reply. So daripada segi aspek tu dah yang kena expect. You kena jangkakan lah. Kalau mereka tak reply ni, what's wrong over there? So expect. And then, dan tulis itu berdasarkan apa yang kita sampaikan lah Jadi have fun kita menulis pun rasa seronok happy. Bukan terlalu scammer. Saya ingatkan lagi ada yang gunakan ayat penuh tak ada masalah, it's okay, saya memang sokong. Tapi dalam masa yang sama, ada yang mempertikaikan tu hak dia lah. Cuma senang kata, tulis berdasarkan keselesaan kita. Sebab kalau you perasan, media sosial ini bukan satu benda yang terlalu tak ada ciri-ciri manusia. Kita still menjual, walaupun kita pakai media sosial, kita masih lagi menjual dengan manusia. Kita masih lagi berinteraksi dengan manusia. Jadi sebab tu kalau saya galakkan tuan-tuan menulis macam mana tuan-tuan cakap. Cuma biasa tunjuk dengan orang lain jugalah. Jangan shock sendiri. Kadang-kadang bahasa pensyarah, contoh saya minta maaf saya guna contoh je. Okay, pensyarah kan bahasa dia high level. Bila bercakap dengan orang-orang yang you baru nak berniaga lepas tu you nak jual kepada orang yang baru kakak-kakak kat kampung So kadang-kadang kan bahasa dia orang kan bahasa santai-santai. So kalau you terlalu tinggi sangat pun orang gayat nak komunikasi kita.
So make sure lah bila you tulis tu you biasakan, sebab saya percaya tuan-tuan kalau tuan-tuan dapat bercakap dengan sesiapa pun tuan-tuan baru boleh selarikan bahasa kan. So gunakan kelebihan, sama juga dalam WhatsApp. So biasakan tulis selarikan dengan bahasa kita. Okay, saya menggunakan macam itulah. And then saya pergi kepada mana dia punya mouse? This one. So macam mana cara? Okay, ini saya nak bagi satu tips. Macam mana nak buat supaya orang lain jumpa anda melalui ads? Okay, dekat WhatsApp Business, macam mana nak buat orang lain untuk jumpa anda punya bisnes? Sebab kalau kita berbisnes ni, satu benda yang saya suka pasal bisnes ni adalah bantu orang lain. Okay, bukan bisnes kita bantu kita kaya tapi sekarang kita bantu orang lain dan daripada segi bantuan tu lah kita akan dapat macam-macam. Sebab tu kalau kita banyak bantu dalam pandangan kita, contohlah kita rasa dengan pandangan kita ni dapat bantu orang dan sebagainya, so you akan nampak, so orang akan carilah. So expectation dia, orang akan cari kita lah kan. Kita menggunakan ads. Okay, dekat sini tuan-tuan, ads yang kita klik kepada WhatsApp. Okay, ini soalan kepada sahabat-sahabat yang mana menggunakan Facebook ads. Okay. Kalau you nak pakai objektif yang pergi kepada WhatsApp, you boleh pakai objektif iklan ni. Okay. Iaitu kita panggil sebagai yang boleh hantar SMS ni yang terus kepada WhatsApp kita. Okay. Iaitu you boleh pakai objektif iklan adalah messengers. Okay. So mana-mana yang mungkin tak familiar lagi kan, kita ada 11 objektif dalam Ads Manager. Dalam Ads Manager tu ada 11 objektif, salah satunya adalah messengers. So dalam messenger ni tuan-tuan, dia boleh kita boleh set, kita boleh tukar kepada WhatsApp Business. So cara dia macam mana? Ini cara dia. Okay, pertama dekat sini ada WhatsApp Business. Okay, bila you buka je, you dah setting. And then you pergi kepada message destination. Okay, kat sini you connect kepada WhatsApp Business. Okay, you boleh tukar kat sini. Alright. So, and then you kena masukkan nombor WhatsApp you. Kalau page you, okay, kalau page Facebook you, pastikan page itu ada nombor WhatsApp Business. Dan untuk makluman mungkin ada antara kita ni kan yang pernah buat, saya pernah buat dulu lah coach, page saya boleh WhatsApp biasa je. Okay, itu tahun 2018. Mulai pada tahun ini, bulan April 2020, WhatsApp dia dah diaktifkan. Sebelum tu kan 2018 sampai 2020 kan pasal ada masa tu tak boleh nak buat link kepada WhatsApp dah kan. So tahun ini WhatsApp dah perkenalkan kembali WhatsApp Business boleh link semula kepada page. Cuma WhatsApp Business lah. Okay, WhatsApp Messenger tak boleh. WhatsApp Business saja yang boleh link kepada page kita. Okay, so page Facebook. Alright, so this one. And then you connect kepada WhatsApp Business account, dia akan hantar ke kita satu mesej lah, Facebook atau WhatsApp. Okay, best tak Facebook atau WhatsApp. Alright, lepas tu you tekan confirm and then iklan ni akan berjalan dan bila ada iklan, orang klik iklan tersebut, dia akan pergi kepada mana? Cara dia. Orang tekan send message, okay, dia terus pergi kepada WhatsApp dan dia kata berminat, so di sini you kena respon lah. Okay, itu cara dia. Macam mana you nak rankan FBS, okay, dan linkkan kepada you punya WhatsApp. Okay, ads that klik to WhatsApp. Okay, ni saya nak cerita macam mana pula recommendation lepas orang klik WhatsApp. Okay, klik iklan kita ni, okay, apa best practice dia? Yang pertama, bila ada orang klik iklan tersebut, okay, the first thing, iklan kita kenalah sampel-sampel sikit kan. Contoh macam iklan dekat Instagram. Okay, nampak tak kat sini? Dia clear, dekat sini send message WhatsApp. Kalau you pakai kat Instagram kan clear, terus link ni terus pergi kepada WhatsApp periklan tersebut, sponsor. So, and then bila orang klik, sama jugalah kalau you nak selain daripada tu, iklan yang you punya ayat tu lebih clear, selain daripada itu, kalau boleh gunakanlah visualize. Okay, ayat-ayat yang clear, very clear dan jelas yang menunjukkan yang kita prepare untuk berkomunikasi dengan kita punya pembeli. So, find a perfect gift, send message. Contoh macam tu lah. And then, bila orang tanya je, okay, bila dia tanya je kita, dia klik je WhatsApp, tolong jawab dengan pantas. Boleh pakai quick replies. Ini strategi dia, susun. Hello, kat I order bla bla and so on. Lepas tu, this one, bla bla, kita tutup. Macam bagi tanda up. So, bila you bagi quick replies, so make sure you bagi benda yang dia request lah. Okay, quick replies. And then, best practice, click to WhatsApp ads. Okay, be responsive. Memang kena pantas. Kita kena respon dalam keadaan yang segera. Dan juga, make sure lah, okay, away message ataupun instant reply tu set realistic expectation lah. And then, test dan optimization. Okay, you test dan optimize lah you punya iklan. Dan juga dengan cara, you kena check lah you punya iklan tu, contohlah gambar, creative content dan juga push iklan tu berfungsi. Okay, so key takeaways. Alright, Alhamdulillah,
tak biar masa lama sepatutnya slide-slide macam ni panjang cerita je. Tapi saya lajukan sikit. Engage your customers with WhatsApp, key takeaways. Yang kedua, set expectation with your customers. Bila dia hantar ke kita, apa kita kena reply. And then make it easy for customer untuk reach kita. Dan juga amplify your effort with ads. Okay. Right, so dah lagi, mungkin ada yang kata coach tak cukup lagi lah, ada banyak lagi nak tahu berkaitan dengan Facebook, iklan, nak tahu pasal WhatsApp lagi. So ini adalah free learning yang you boleh gunakan untuk dalam Facebook Blueprint ni. So you boleh tengok dekat facebook.com/blueprint. Okay, free e-learning lah untuk semua yang ada akaun Facebook. Jadi tuan-tuan boleh baca kat situ, ada berkaitan dengan strategi dalam WhatsApp. Ada success story dekat WhatsApp, you boleh tengok kat situ. And then you boleh baca macam mana flow dia satu persatu. You boleh baca do and don't di sana. Itu adalah kita panggil self study lah. In case you cakap dengan saya, coach, saya tak faham bahasa Inggeris. Okay, ataupun coach, saya nak gunalah pendekatan, ada tak kelas WhatsApp yang disediakan? So untuk pengetahuan, dalam scan, dia ada juga sesi untuk pemasaran dalam WhatsApp. Di mana dalam kelas ni, saya akan tunjuk dulu. Ini thank you daripada pihak Facebook. So by the way, saya perkenalkan diri saya lagi, nama saya Ruzaini, Coach Ruzaini. Dan merupakan salah seorang daripada Certified FB Blueprint. So Certified FB Trainer Blueprint contoh. So slide ini disediakan oleh Facebook sendiri. Jadi maknanya kalau tengok kat sini, ingat yang saya kongsikan tuan-tuan. So kalau boleh tuan-tuan, boleh tinggalkan feedback. Saya dah juga bagi dekat link dekat bawah tu kan ada satu benda yang gerak-gerak tu kan. Boleh tinggalkan feedback fb.me/blueprint survey. Ini berdasarkan daripada feedback tuan-tuan, berdasarkan apa yang disampaikan pada hari ini, boleh buka tak minda? Kenapa kita nak pakai WhatsApp Business? Kenapa nak guna, apa strategi yang terbaik bila you pakai iklan untuk menggunakan messengers. Right. So saya punya slide habis kat situ, alhamdulillah. Okay, so baru saya boleh tengok sini komen-komen seterusnya. Okay, buat screen recording. Okay, dia kata buat screen recording. Okay, so saya tengok dulu. Type guna ayat santai mesra. Terima kasih. Okay, yes dah try. Senang dan cepat. Analiza cakap senang dan cepat yang pakai. Okay, ni soalan daripada Anwar. Saya klik Anwar. Soalan dia, Assalamualaikum. Sifu, nombor WhatsApp business saya kena block. Macam mana saya nak unblock? Okay, ni saya bagi satu solusi dia. Tricky. Kita faham bahawa ada antara kita ni macam tak sengaja lah. Kita hantar WhatsApp and then ada orang report kita punya nombor. Sebab Facebook ni, dia akan block ataupun ban nombor WhatsApp ni berdasarkan dua senario. Yang pertama, kita terlalu banyak hantar mesej ataupun hantar WhatsApp dalam masa yang terlalu cepat. So Facebook akan block sebab dia anggap ini adalah sistem ataupun bukan manusia lah Jadi maknanya benda ni memang pakai sistem Jadi dia trace benda ni, dia hanya akan block. Kita utamalah. Yang kedua, bila ada orang report nombor kita. Ini senario yang paling biasa lah. Senario yang paling biasa adalah bila ada orang klik button report. Bila dia klik button report, ini yang saya cuak tu. Okay, ada button report. Okay, dekat sini, Facebook. Okay, ada seorang, dia tulis button angry. Marah. Okay, nama Sulaiman Ahmad lah. Dia sedih dengan saya Lepas tu ada yang sedih, Faiz Azman, Riana dan juga Faridah lah. Okay, tak tahu kenapa dia orang sedih dengan saya. Okay, mungkin dia orang gurau lah. Saya suka dengan orang gurau. Okay, so saya guna this one daripada Wati Hamidun. Dia kata hari ini, satu hari belajar WhatsApp dengan coach. Okay, selamat datang Wati Hamidun. Ini salah seorang peserta saya melalui program scan. Esok sambung lagi. Memang terbaik. Best belajar. Banyak input-input yang kita anggap biasa tapi rupanya senjata rahsia untuk kita berbisnes. Terima kasih coach dari scan. Okay, saya jawab sama-sama Jumpa lagi esok. Jangan lewat. Garang Okay, ini saya guna. Saya tengok lagi apa lagi. This one, Cik Farhad Ahmad. Dia kata apa? Kalau boleh, kalau ada 2 SIM card. Satu nombor untuk WhatsApp Business dan satu nombor lagi untuk WhatsApp biasa dan satu lagi nombor untuk WhatsApp Business. Okay. Mungkin ada dengan saya Coach. Macam mana Coach punya WhatsApp ni? Okay, saya tunjuklah dalam saya punya paparan telefon. Okay, ini saya punya saya tengah link. Okay, macam mana saya nak buat link ini? Okay, sharing. Okay, saya akan tekan button stop share kot. Okay, saya pakai smartphone. Saya akan tunjuk paparan dalam saya punya smartphone. Okay, kita akan habiskan kita ada lagi masa 10 minit je, insyaAllah. Okay, saya tengok dulu this one. Okay, scan. Saya buka Emo. Okay, yang mana ada peluang boleh tekan button share. Share kepada rakan-rakan kita yang lain. So, saya percaya sekejap saya tengah scan dulu. Nampak gaya macam scan. Okay, saya akan share. Ini adalah saya punya paparan.
Okay, nombor telefon. Tapi sebelum tu saya tengok dulu adakah ada soalan lagi tak yang atas ni? Minta maaf saya coach ni nombor 1 WhatsApp, ni WhatsApp messenger. Coach profile. Okay, saya tengok soalan Hidayah. Coach profile picture untuk WhatsApp business better gambar owner atau gambar product services? Terima kasih coach. Ini soalan yang baik. Okay, right. You pernah tak bila you WhatsApp dekat dalam mana-mana business kan? So apa you feel you? Okay, soalan ni kalau jawapannya sebenarnya adalah bergantung dengan target siapa customer kita. Okay, you nampak benda ni kalau you tanya dengan siapa-siapa trainers ataupun siapa-siapa yang mengajar pasal business, mereka selalu guna pendekatan seperti ini. Kalau you nak menjual, kena tahu dengan siapa you jual dulu. Kalau mereka ini suka berinteraksi dengan penjual, mereka suka berinteraksi dengan owner produk, you pakai muka owner ataupun you pakai muka manusia. Kalau you kata kelompok ini lebih suka produk berbandingan tak perlu tahu pun siapa penjual dan sebagainya, kelompok macam ni you boleh buat gambar produk itu sebagai you punya gambar profile business. So of course kalau cakap sini you akan nampak lah pro and con. Dapat jawapannya pun dia berdasarkan daripada customer you. Ada setengah kata saya prefer berkomunikasi dengan manusia. Nampak gambar profile business dia prefer ada muka manusia. Ada pula yang bagi pendapat dia tak kisah pun muka manusia ke muka produk asalkan dia percaya dengan seller tersebut. So back to basic balik back to basic balik. Kenal dulu pasti siapa pelanggan kita. Macam mana cara mereka membeli. So dengan cara macam mana cara nak uji? You boleh buat dua kaedah. Okay, dua kaedah pula. You boleh buat kaedah macam ni. Yang pertama, you test dulu pakai muka you atau muka UM. Yang kedua, you pakai muka yang produk. You tengok daripada dua-dua jenis ni mana yang lebih banyak convert sales. Di sini buktikan you punya teori. Right. Saya pergi seterusnya kepada next. Saya harap jawapan tu boleh bantu lah sebab dia tak ada jawapan betul ataupun salah untuk dia punya soalan tu. Dia lebih kepada kenal dulu pelanggan kita. Dekat Malaysia, saya tengok dulu, Cik Farhan Ahmad, kat Malaysia kalau boleh enable payment through WhatsApp, best gak ni? Yes, Alhamdulillah. Saya pun mengharapkan juga ada tapi mereka masih lagi dalam kadar research di mana mereka tengok kesesuaian. Sebab Malaysia ni dia antara yang dianggap negara berisiko. And then saya tengok lagi, Nurhana, dia kata, saya ni lemah sangat bab WhatsApp ni. Tapi besar hati nak berbisnes online. Ilmu malam ni bermanfaat sangat. Terima kasih kepada Puan Nurhana. So harap bantu, saya suka guna pendekatan macam ni tuan. Saya faham antara kita latar belakang kita berbeza. Ada antara kita memang dah tahu. Ada antara kita ni baru nak belajar. So bagi ruang kepada semua orang, jangan pandang rendah. Sebab kadang-kadang saya pernah jumpa tuan. Mereka ini tak adalah bijak sangat dalam teknikal. Si owner ni taklah terlalu bijak sangat dalam teknikal. Tapi disebabkan dia sanggup buat daripada awal. Dia berlatih step by step. So dah lama-lama dia boleh kuasai teknologi tersebut. So saya harap tuan-tuan jangan putus asa, cuba je. Dan saya recommend boleh datang kelas InScan sebab saya dipahamkan akan datang InScan ada kelas yang 3 hari. 3 hari tuan-tuan, bukan hari yang kata 1, 2 ataupun 2 hari dah. Kelas ini 2 hari kan. Lepas ni ada program kelas 3 hari. Bukan itu je, ada program yang kelasnya 3 bulan. Tak percaya boleh tengok dekat dalam page InScan ni, you boleh scroll, you cari. Memang you akan terkejut lah tapi saya dimaklumkan dah penuh dah. Risau jugalah bila saya promote tu, tiba-tiba cakap dengan saya, apa ni coach, dah penuh tak? Tak malah sebab apa saja InScan yang promote, dia memang always full, kita panggil full book lah Bukan sebab apa tuan-tuan, sebab kualiti yang disampaikan oleh InScan tu sendiri. Even kalau tengok chat dekat dalam page ni pun, sebab tu saya recommend, you follow je page ni, dapat notification, you klik notification tu. Okay, you klik button notification tu, send dia. You set as the, apa kita panggil, primary ke apa saya lupa dah. You klik kat situ, dapat je apa-apa saja, terus capture. Alright, then saya pergi kepada this one. Ilmu baru yang sangat menarik. Saya nak tunjuk satu lagi. Okay, sebelum saya terlupa. Okay, saya tekan button stop share. And then, saya tekan share lagi satu. And then pergi kepada Chrome tab. So, Emo. Okay, ini saya punya paparan telefon saya. Sekejap, saya tekan reflector. Saya start now. Okay, ini yang kalau tuan-tuan nampak, ini saya punya screen dalam telefon. Okay, saya check dulu dekat StreamYard ni nampak macam mana. Okay, alright. Saya tekan dulu, mana button Cik Puan ni? Tak apa, saya hide dulu. Okay, saya baca Rihanna. Nak belajar lagi, page banyak dah. Okay, tak apa. Puan Rihanna selamat datang jadi biasalah. Okay, saya pergi kepada saya punya perkongsian dulu. This one, terakhir sebelum saya lupa. Okay, kenapa saya kata jangan spam group banyak sangat? Okay, saya ambil contoh. Seller sekarang ni banyak yang ada pengetahuan. Okay, jadi apa yang dia buat? Okay, ini saya punya WhatsApp. Di sini saya ada 1, 2, 3, 4. Saya ada 4 WhatsApp dalam satu telefon.
di mana keempat-empatnya adalah official WhatsApp. Okay, untuk saya mengaku jujur, saya pernah dulu install sampai 10 WhatsApp dalam satu telefon. Tapi yang tu mix lah. Dia ada WhatsApp modified, dia ada WhatsApp, kita panggil sebagai clone WhatsApp. So right now saya pakai semua official WhatsApp, iaitu WhatsApp Business 2 dan WhatsApp Messenger 2. Dan keempat-empat nombor tuan-tuan, kalau tuan-tuan call saya, empat-empat nombor tersebut boleh dapat panggilan ni. Ni boleh support 2 SIM card je, tapi sebab kita DM, kita boleh support, boleh dapat lagi banyak cara kan, untuk dapat, bila on call je, empat-empat nombor ni boleh dapat dekat telefon yang sama. Ada teknik je. Okay, saya tak nak cerita pasal bab tu, saya fokus kepada kita punya kelebihan dalam WhatsApp Business yang mungkin, sebelum nak pergi kepada tu, kenapa spam group kan? You tengok kat sini Ini saya punya mobile phone. Okay, kalau tengok kat sini, saya ada lebih kurang dalam 125 message ataupun 125 type of message, contohlah group ataupun personal message yang saya tak baca lagi, yang saya tak buka lagi. Di mana tuan-tuan boleh tengok di sini ada banyak group. Okay, di banyak group, dan bila kita buat perniagaan, contohlah saya ambil group niaga Pulau Pinang. Okay, saya pun dulu macam tu juga tuan-tuan, bila start niaga, saya pun seorang usahawan, bila saya start niaga tuan-tuan, saya buat apa? Saya join semua group ni. Yang mana group usahawan saya join. Lepas tu saya post. Tapi dia masalah dia, tak siapa baca. Sebab apa? You tengok sini Bila you buka je group, apa you buat? You scroll je kan? Siapa yang suka buat macam tu? Ada setengah orang, dia akan baca satu-satu. Tapi itu adalah group istimewa je lah. Contoh macam group istimewa macam ni. Okay, saya ada 3 group yang saya tak boleh nak miss. Okay, group-group ni yang bila dia post, saya akan baca satu persatu. Ni contoh dia. Okay, ni kawan-kawan saya lain. Mereka ini yang tengah makan durian sekarang. Sekarang ni tengah musim durian kan. Tengok muka kawan-kawan saya yang tak ajak saya. Okay, dia orang ajak tapi sebab saya ada live hari ni, jadi saya tak boleh nak join. So, you bayangkan grup macam ni memang saya tak miss. Malah sebenarnya, tadi pagi tadi, saya tunjuk dekat saya punya peserta program, okay, dalam grup family. Grup family ni adalah grup yang sangat rapat. Okay, grup yang sangat rapat, di mana apa saja yang kita share ke apa, memang saya akan baca grup tu. Saya lebih kurang 600 lebih messages yang saya tak baca dalam grup family. Nak kata, bukanlah saya tak baca, saya jenis yang suat laju je. Bukan sebab saya tak ambil berat, saya ambil berat. Tapi, ni family saya orang yang penting. Tapi sebab kita punya attitude semakin berubah dengan grup. Jadi contohlah saya buka lagi this one, ada 1,500 mesej yang tak baca, semua berkaitan dengan jualan semata-mata. Okay, semua pakai spam group. Dan apa yang berlaku? Bila saya kata benda-benda macam ni tuan-tuan, saya recommend saya nak cerita tuan-tuan, satu perkara yang tuan-tuan guna, pendekatan yang saya boleh recommend adalah, why not kita guna pendekatan peribadi. Bila you hantar personal WhatsApp, ini contoh kan, bila saya hantar WhatsApp secara personal tuan-tuan, okay, bila saya hantar personal WhatsApp, kebanyakan daripada mereka respon. Okay, apa saja kalau pelanggan saya ke, prospek saya ke, bila saya hantar secara personal, mereka lebih banyak untuk respon. Dan cara untuk hantar secara personal ada 2 kaedah. Yang pertama, ada 3 kaedah. Yang pertama manual. Manual macam mana? You tarik satu-satu lah. Okay, tarik satu-satu. Itu manual. Yang kedua, you boleh broadcast. Okay. So saya back balik. You boleh broadcast. Tekan button, ada nampak new broadcast. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, you boleh blast. Okay, blast ni dia pakai satu benda yang luar daripada semua 3 method ni, you boleh hantar dari dapat dekat personal. Okay, so apa bila personal ni, dia akan lebih banyak engagement. Kalau you spend banyak kat group, kadang-kadang group ni, kalau tak kena dengan strategi tersebut, mereka banyak ignore. So kalau you engage secara personal, mereka baca. Malah saya ada seorang peserta semalam, okay, yang berlaku kes tu kan dalam tu ada 30 orang peserta je maksimum kan. So bila dia masuk, dia tak bagi respon yang dia nak hadir. You bayangkan dalam group tu sangat aktif. Bukan dalam 60-70 mesej kan. Tapi bila saya remove dia daripada group, what happen? Baru dia respon secara pribadi. Dan tak kat saya, beritahu dia akan hadir dan sebagainya. So nampaklah kekuatan kalau you hantar secara personal. Berbanding dengan group. Saya bukan kata you tak boleh buat dalam pemasaran group. Group memang benda yang boleh convert sales. Cuma saya kata, era sekarang ni, trend sekarang ni, kebanyakan daripada kita lebih selesa untuk hantar dalam bentuk personal. Tu. You boleh try lah. Kalau you tak percaya, you boleh try benda ni. Dalam grup memang, you rasa macam seronok je hantar kan. Macam ramai je baca. Contohlah macam saya hantar kat dalam grup this one. Okay, saya hantar kat grup this one. Contoh, saya hantar lah kan. Okay, saya boleh tahu ramai yang tengok ataupun tak. Dengan cara macam mana? Saya boleh klik lama-lama. And then saya boleh tengok info kat sini. Ada button info. Okay, saya boleh tahu berapa ramai yang baca dah. Okay, right now, ni contoh Muliza, Ainun, Nawati dah baca dah. Okay, dah read dah. Okay, and then deliver tu, yang ni yang tak baca lagi. Saya boleh tahu kat sini. Daripada sini saya boleh nampak. Cuma, saya nak masukkan kat sini tuan-tuan, kalau nampak di sini sebab dia grup yang
kelas pada hari ni sebenarnya. Jadi mereka sangat aktif lain. So saya tunjukkan kat sini tuan-tuan, kadang-kadang orang tak respon pun dalam WhatsApp. So saya recommend you boleh hantar personal. Tapi don't worry, you boleh juga pakai dalam group. Kalau group itu adalah group yang sangat-sangat objektif yang disampaikan tu adalah tepat dengan you punya apa yang ingin disampaikan. So you boleh cuba. Okay, so semua cakap pasal segi trend lah. Ingat 90% manusia, manusia bagi 90% orang dia hantar lebih kepada personal. Manakala lagi selebihnya tu lebih kepada group. 10% saja. Okay. Satu lagi, saya nak tunjuk kelebihan dalam WhatsApp Business yang saya kata tadi ada messaging tools. Yang pertama tuan-tuan, yang pasal quick reply tu, saya tunjuk secara real. Ni contoh dia saya ambil di sini, WhatsApp this one. Okay, saya boleh buat apa? Saya slash dia dan saya boleh pilih dah. Okay, alright. And then kami perlukan dan sebagainya. Okay, dan sebagainya. So dan boleh terus hantarlah. Ini bukan saya punya this one. Saya ambil lagi satu WhatsApp Business yang satu lagi, nombor. Okay, kelas saya ini. And then apa saya buat? Saya tekan slash and then saya boleh masukkan nombor account. Okay, ini cara mudah je. Ini quick reply saya. Okay, saya delete dulu nombor account ni. Okay, saja lain nanti. Okay, so nampak dia sangat pantas. Jadi mudah. Ini sekadar group boleh, dekat dalam personal pun boleh. So saya recommend tuan-tuan gunakan WhatsApp Business dalam you punya. Kembangkan lagi perniagaan you sebab of course benda ni sangat membantu tuan-tuan. Saya tak tahu cerita macam mana lagi ya. Saya harap benda tu sampai tuan-tuan. Satu lagi yang saya nak last kali, last but not least, katalog. Okay, katalog. Contoh dia di sini saya ambil satu nombor. Okay, katalog ni ibarat dia macam kedai WhatsApp kita lah. Okay. Bila orang nak check kita punya servis, contoh lain, orang pergi kita punya ni, and then apa dia check? Dia tengok kedai kita, okay, nampak sebab pattern sekarang belum lagi. Kalau dah jadi pattern, orang akan check kita punya WhatsApp, and then kalau mereka suka dengan produk kita, apa lagi dia buat? Dia akan check kita punya katalog. Dan mereka akan tengok lagi, contoh saya dah letak ni, contoh gambar-gambar yang menarik kan. So dia tengok kat sini, okay. Mungkin dia akan terliur nak tempah dan sebagainya. So dia akan tengok, this one, ini apa yang bini saya jual lah. Okay, dia jual makanan, jadi jangan tempah dengan saya, tempah dengan bini saya, jangan cari saya lah. Ini gambar ni saya pakai ketika dalam kelas sebelum ni. Saya buat satu katalog and then saya ambil apa yang ada dalam saya punya folder. So kalau tengok kat sini tuan-tuan, nampak katalog boleh bantu you punya business. Semakin lama you boleh linkkan dengan page, memudahkan, you boleh buat iklan terus kepada WhatsApp you. So apa lagi yang you perlukan, apa lagi yang tunggu, guna WhatsApp Business. Saya sudahkan kita punya kelas ni, saya stop dulu sharing kita punya saya punya page. Saya tengok dulu apa yang ada dalam kita punya komen, this one. Okay, up WhatsApp Business terbaik. Coach kalau hantar personal, okay, saya baca dulu sini. Okay, kejap saya tekan button this one. Coach kalau hantar, ni daripada Zaidi dia kata, Coach kalau hantar kat personal, tak ke jadi detect spam? Mohon pencerahan. Okay, spam ni maksudnya maklumat yang you hantar tu tak diperlukan oleh orang lain. Sebab tu you kena pakai strategi. Yang pertama dia ayat minta izin. Ramai antara kita ni yang, okay, satu benda saya cakap izin ni, okay, saya bagi satu senario kan. Okay, ramai antara kita ni tahu nak hantar benda ni. Okay, bila you hantar, you minta izin, contoh lah lepas ni saya nak hantar maklumat kepada tuan, puan boleh tak? So kalau dia kata okey je ataupun dia reply, kalau saya bagi dua senario tau, dia kata okey dan dia tak reply. Tuan-tuan boleh pilih sebaliknya kan. Tapi saya pilih kalau dia reply okey dan juga tak reply, saya anggap dia okey. Sebab dalam pepatah kita orang Melayu cakap apa? Malu tapi mahu. Contoh, okay, saya nampak sebagai usahawan lain. Tapi kalau in case dia respon tak nak, dia tak nak, dia kata tak nak, jangan hantarlah. Kalau boleh elakkan. Tapi you boleh pakai diplomasi sebab this stick dengan manusia. Kalau you belajar pasal apa panggil? Kita panggil apa? Closing. You belajar pasal closing, you belajar pasal prospecting, you banyak didedahkan dengan perkara strategi. So you kena pergi kelas tu. Ni kelas yang ini kita tunjuk macam mana teknikal yang ada kat dalam WhatsApp. Di mana you boleh tingkatkan lagi. You ada ilmu tu, and then you gabungkan dengan teknikal, dia bagi strong, lagi strong. So tapi kalau you ada teknikal, tapi tak ada ilmu untuk bagi strong you punya teknikal tu, saya harap you tambah lagi ilmu. Gilap lagi. Okay, boleh Terima kasih pada Zaidi sebab dia bergantung pada personality. Setengah orang ni kalau kita hantar, contohlah saya dapat mesej, siapa-siapa hantar saya pun saya ignore dia. Kalau saya rasa dia macam spam pun saya biar dia. Okay, saya tak adalah sampai tahap saya klik button report. Sebab saya tahu orang mencari rezeki. Walaupun dia cuba nasib dia hantar kat saya spam dan sebagainya, saya anggap tak apalah. Biar je. Mungkin dia nak cuba kaedah tu berjaya ataupun tak, itu hak dia. Dan saya tahu memang tak banyak sale, walaupun dia rajin spam, walaupun tak banyak sale, tapi kita tahu dia tengah usaha. Kalau orang macam ni,
tuan-tuan depan saya merayu sangat-sangat kalau ada kawan-kawan kita spam ke apa ke, you just pejam-pejam mata je lah Okay, tadi sebelum saya tamat, saya lupa tunjuk quick replies juga. Okay, quick replies dia boleh attach dengan gambar. Okay, contoh macam gambar you slash, you boleh attach maksimum 30 gambar. Jangan hantar terus sekaligus 30 orang marah nanti. So you boleh hantarlah dalam 2 ke 3 gambar, dia boleh terus attach. Saya lupa tunjuk tadi. And then saya pergi, this one, Muhammad Azwan cakap, dengan saya ada jual SIM card internet laju. Wow. Okay, so coach, saya punya line tersekat kesian. Okay, tak apa Morofi. Busa Muhammad Rofi. Kita bagi semangat kat dia. Rofi, so coach, saya punya line tersekat. Okay, so Rihanna cakap hebat 4 SIM card. Tak ada. Dulu saya pernah pakai solo SIM card. Ada kawan saya pakai sampai 12 SIM card. Saya punya telefon masa tu saya pakai Zoomi, lupa nama. Okay, saya pakai Zoomi tu, bila saya letak yang nombor yang ke-11, lembab gila. Bila dia pakai RAM tinggi kau pasal pakai RAM jadi bila hantar sebelah tu, nak buka WhatsApp yang lain pun tak macam sangkut-sangkut. 10 tu yang saya rasa selesa untuk saya buat. Itu saya pernah lah, itu saya punya pengalaman. Tuan-tuan saya rasa kat saya ni, depan saya ni ada lagi yang lebih banyak sebenarnya. Okay, jadi saya tengok lagi. Kelas di mana? Mana saya punya school? Kelas di mana? Di mana saya baca dulu, saya punya screen. Kelas di mana? Di mana nak daftar coach? Okay, sekarang ni kelas you boleh daftar dekat dalam portal InScan. Okay, you boleh tengok nanti inscan.gov.my. You boleh tengok senarai nama itu. You boleh daftar dulu account, percuma je. So nanti you boleh tengok senarai. Dia banyak lagi. Selain daripada WhatsApp, kita ada fotografi, kita ada sales prospecting. You tengok testimoni pun nampak banyak yang proven. Okay, InsyaAllah. And then tak semesti gambar sendiri. Terima kasih. Coach, kalau ada pelbagai, saya baca dulu soalan. Coach, kalau ada pelbagai perniagaan, macam mana nak positionkan dalam diri dalam WhatsApp business ni? Okay. Soalan ni saya pernah diajukan dalam kelas branding. Okay. Kita ada dua tau. Dalam branding, ni konsep ada branding. Dalam tu kita panggil sebagai house of brand. Okay, house of brand ni maknanya dia adalah rumah untuk brand-brand. Contoh paling mudah pernah dengar tak Coca-Cola kan? Coca-Cola ni, di bawah Coca-Cola tu ada banyak gila brand-brand yang lain yang tuan-tuan pun tak sedar itu adalah produk Coca-Cola. Coca-Cola sebagai main dia. Okay. And then satu lagi kita panggil house of brand. Satu lagi contoh macam Google. Okay, Google dalam Google, okay, bawah Google tu ada banyak produk. Contoh ada YouTube, ada email, Gmail, ada a few lagi. Tapi kita kenal produk-produk ni sebabkan oleh Google. Okay, so ada lagi lah term-terms. Jadi kalau kita nampak macam ni, so kita pilih sama ada kita nak popularkan produk ataupun kita nak popularkan diri kita. Ada saya pernah pergi kelas ada cakap dengan saya, dia guna terms ni. Kadang-kadang orang beli bukan sebab produk. Kadang-kadang orang beli sebab siapa penjualnya. Okay. Jadi you nampak terms orang beli sebab penjual. Siapa penjual? So you nampak, you akan faham lah term ni. So you adapt dulu, you faham. So you pilih, you nak pergi kepada brand ke ataupun diri you. Kalau diri you, contoh macam diri you, contoh saya ambil D-Herbs D-Herbs, dia satu produk yang besar. Di bawah D-Herbs banyak gila produk. Produk kurus, produk rangsing, produk cantik, produk kulit, makanan, apa lagi? Kedai makan. Ada lagi a few things yang lain. So itu kaedah. Dia tak promote pun produk-produk dia, dia lebih promote kepada brand dia. Okay, itu contohlah yang saya boleh ambil, yang saya terlintas sekarang. Jawapan ni lebih kepada diri you lah. Contoh, terima kasih kepada Hafiz Rashin. Ini Ustaz Hafiz. Dia salah seorang daripada one of the trainer jugalah Sengaja tu soalan dia Okay, saya pergi kepada this one. Okay, saya pergi kepada soalan Faiz Azman. Coach, boleh ajar teknik close deal untuk WhatsApp? Setting macam coach ajar dah tu. Okay, saya nak cerita. Saya lastkan. Saya dah pukul 18 minit dah. Mungkin ada kawan-kawan kita nanti saya cerita satu benda yang tips yang saya rasa benda yang mujarab lah kalau guna. Okay, kalau you hantar satu WhatsApp, you buat satu benda, you hantar WhatsApp, habiskan dengan soalan. Tu semua ajar, you faham bila habis soalan, orang akan respon. Dalam masa yang sama juga, pastikan orang itu tahu yang you tengah menanti dia punya WhatsApp. Antara kita ni kan ramai, bila hantar WhatsApp hantar pasal ciri-ciri produk. Okay, ciri-ciri produk. Okay, sekian. Okay, contoh produk ini. Lepas tu, kat bawah tu, dia tanya, nak 3 ke 2? Contoh, itu bagus lah soalan tu. Okay, 3 ke 2. Tapi saya tambah sikit, ini panggil trend. Saya tambah sikit satu kataan tu, saya menanti anda, saya menunggu WhatsApp anda. Nampak? Walaupun saya guna perkataan pendek tu, saya menunggu, saya menanti jawapan anda. So, dia buat orang rasa bersalah kalau ignore. Kita sebenarnya suka kalau orang terus serang kita sebenarnya. Sebagai seorang usahawan, seorang peniaga,
Saya suka je kalau orang cakap saya tak nak daripada orang diam. Okay, kadang-kadang kita mengharap tapi orang tak bagi jawapan, seksa atau batin. So sebab tu saya letak perkataan tu, saya menanti. Dan reply je, percentage untuk orang reply sangat tinggi, dia meningkat. Ini antara salah satulah yang saya ajar dalam kelas saya. InsyaAllah saya punya peserta untuk esok punya konten. Okay, saya pergi lagi next, saya tengok lagi, okay, alright. Okay, last soalan, sakit pinggang pula saya rasa. Okay, Sifu, kenapa akaun Facebook saya kena block 2 bulan, tak boleh post dalam grup? Okay, sebab you buat spam. tak ada. Okay, you kena tunjuklah apa sebenarnya yang Facebook beritahu kat you, apa punca dia. You boleh tanya sebenarnya kenapa you kena block. You boleh request kat dia supaya unblock balik lah. You appeal, istilah dia appeal, you lawan balik dia, cakap dia ni tak adil. You boleh tanya alright, terkejut dengan apa ni. Okay, saya gurau. Okay, and then macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat kalau kena block WhatsApp business? Okay, ni soalan daripada Ibnu Wan Ali. Okay, the first thing, bila you kena block, bila you try masuk dia akan keluar satu paparan tau. Paparan dia minta kita masukkan nombor, and then kita masukkan nombor, dia tulis perkataan this one block dan sebagainya. Dekat bawah tu tulis perkataan report. Okay, apa yang you buat, you boleh appeal balik. So you hantar kat dia dalam bentuk email ataupun dalam bentuk chat kat dia. So bila you hantar, you kena tekan sini produk daripada US. Okay, US dia tekankan daripada konsep apa panggil kesihatan minda. Okay, kesihatan apa? Mental, kesihatan mental. Okay, jadi you gunakan thing tu. Okay, ni ayat dia lah. Patut ke saya cerita? Okay, jangan cakap saya ajar, cakap dia dengar kat mana-mana. Okay, saya bukan apa. Bila you guna perkataan kesihatan, masalah kesihatan minda, mental tu ganggu ke apa, mereka ni lebih cenderung untuk benarkan. Contohlah you kata dengan mengharapkan supaya dia unblock sebab you buat silap, and then saya baru guna nombor tersebut dan ia telah mengganggu kesihatan saya. So bila you tak block ni, saya rasa terganggu. So feedback dia lebih positif, dia lebih mudah untuk release kita punya nombor. So itu satu kaedah lah. Tapi jangan kerap guna, jangan guna lah. Okay, anda kata kalau terdesak sangat dia baru pakai. Okay, kalau dia tengok banyak sangat trend tu, dia kata ni siapa ajar ni. Okay, so itu antara salah satu contoh lah kaedah untuk unblock cepat. So itu satu cara lah. And then cara yang kedua, kita terus banyak kali appeal, banyak kali tanya, banyak kali kenapa kena block. So lama-lama dia akan release. Dan satu lagi, lepas 3 bulan ni, saya tak ingat. Ni pernah saya terjadi, nombor saya kena block dengan WhatsApp dah 3 bulan ke 2 bulan lebih. Saya tak ingat angka sebenar. Bila saya register balik, ada. So, doa lah doa. Okay, and then, okay, alright. And then saya think dah okay, alright. Okay, itu saja daripada saya. Minta maaf kepada kawan-kawan lain yang saya tak sempat nak baca semua. Okay, terima kasih semua yang hadir. So, boleh, tak ada suara ke ni? Adi Tunwal. Okay, saya tak pasti apa yang dia kata tak suara, insyaAllah. Betul saya pernah kena block dengan FB sebab sharing banyak sangat kat grup tu. Saya report dan seminggu dia unblock balik. Seksa rasa, yes. So, itu saja dari saya lah insyaAllah. Bukan yang tergesa-gesa banyak sebenarnya saya sakit pinggang daripada kelas minggu lepas lagi duduk atas kursi je kan. Jadi saya nak buat senaman sikit. Kebetulan bini saya tak kat rumah jadi boleh exercise lah joget-joget sikit. Okay, so itu daripada saya. Okay, daripada saya, minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Mungkin hari ni you expect orang yang handsome datang tengok muka saya je. Okay, so minta maaf kalau ada salah dan silap. So, soalan daripada Umi Maisarah, live ni saya save tak coach? Live ini save tak coach? Live ini kat dalam page InScan, you boleh tengok semula kalau ada masa, boleh share kepada kawan-kawan, insyaAllah. Dan saya mohon maaf jika ada kesilapan, terlajak bahasa, mungkin silap kata-kata saya, manusia biasa Mungkin ada perkara yang saya rancang nak sampaikan, saya mungkin terlupa, minta maaf kesilapan saya. Dan juga mungkin saya punya raut wajah mungkin tak selesa tengok, mungkin dekat sangat, mungkin jauh sangat. So maafkanlah segala kesilapan saya. Dan semua kesilapan tuan-tuan saya maafkan walaupun ada seorang, nama siapa ni? Yang letak muka angry ni, Sulaiman Ahmad mungkin geram dengan saya. Mungkin dia kata kenapa tak dapat live. Mungkin dia nak ajar lah Facebook. So saya gurau je. So harap-harap nanti boleh share lagi, boleh support InScan. Setiap kali live je sebab banyak benda yang you boleh belajar. Dan insyaAllah jumpa anda. Kalau ada peluang, InScan dia pamerkan kelas apa-apa saja, you try join, you support supaya kita tahu usahawan datang. Dan kalau boleh ada perniagaan tuan-tuan. Yang mana betul-betul nak berniaga, kembangkan lagi perniagaan, cari peluang. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Arigato, saya share apa lagi saya dengar lagu kanak-kanak. Itu saja daripada saya. Boleh tinggalkan feedback, saya dah bagi banyak kali survey tu. Boleh bagi positif feedback lah. Kalau yang buruk-buruk tu, komen-komen tinggal kat bawah lah. Tapi feedback ni dia akan hantar terus kat Facebook.
So saya salah seorang daripada trainer rasmi sebenarnya. Tapi agak biasa-biasa je kan. Tak payah cerita lebih. Saya cerita sebab nak bagi impress je. Sonok-sonok je. Right, so itu saja daripada saya, walaupun cerita dia, walaupun benda tu dia, tapi of course lah ada banyak lagi hebat pada saya. Okay, Jolan, terima kasih. Dah, cukup tu. Saya nak tekan button mana end broadcast. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda lagi pada next session. Oh, kena tekan end broadcast lagi.